بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما وفهما وشوقا وحفظا وهدى وتقى بحرمة اسمك العظم يا عليم يا عليم يا عليم علمنا من لدنك. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah subhanahu wa ta'ala, kerana Allah subhanahu wa ta'ala masih lagi beri kita kesempatan dan juga kekuatan taufik. Dengannya kita dapat datang ke rumahnya menunaikan salat fardu maghrib secara berjemaah tadi. Dan Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan ta'ala, di antara waktu kelapangan maghrib dan isyak ini, maka Allah SWT masih lagi beri kita kesempatan, luang masa untuk kita duduk dalam satu majlis ilmu, iaitu majlis mengingati Allah SWT melalui saranan baginda Nabi SAW, dan begitu juga nasihat-nasihat bagaimana kita dapat mendatangkan dalam diri kita ini adalah sifat-sifat kesalihan, yang mana dalam kitab Riyadhus Salihin ini Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala telah mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis berkaitan dengan sifat-sifat orang-orang yang salih. Kalau kita nak masukkan diri kita dalam golongan orang yang salih, maka sifat-sifat yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis ini boleh dijadikan panduan. Dan tuan-tuan demikian ada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah tanpa kita buang masa, kita akan sambung pengajian kita daripada kitab Riyadhus Salihin. Kita duduk dalam bab muraqabah daripada kitab Riyadhus Salihin. Ada satu tajuk, iaitu tajuk yang kelima yang Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala bawa. Antara sifat-sifat orang yang salih pada diri dia, dia ada sifat muraqabah. Iaitu muraqabah boleh juga kita panggil muhasabah, yang dia sentiasa menghisap, menghitung diri dia, menilai diri dia, apa yang dia telah lakukan, sama ada kebaikan ataupun keburukan. Kalau keburukan, maka dia nak ubahkan kepada kebaikan. Kalau dosa yang dia buat, maka dia ambil jalan taubat dan istighfar, kemudian dia cuba hentikan dosa tadi. Adapun kalaulah kurang kebaikan yang dia buat, maka dia azam untuk tambahkan kebaikan tadi. Kebiasaannya muhasabah yang terbaik iaitu sebelum tidur. Kita tidur, kita tak tahu sama ada kita terus pergi ataupun kita akan duduk lagi dalam tidur kita. Jadi muhasabah itu yang terbaik. Begitu juga ada satu istilah dipanggil muraqabah. Jadi muraqabah ni pun sama baik, sama juga, iaitu kita sentiasa hitung diri kita, kita nilai diri kita. Mana yang jahat, mana yang buruk kita buang, mana yang baik kita cuba bawa dalam kehidupan kita. Jadi tuan-tuan demikian ada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hadis yang sebelum ni yang kita pernah sebut, iaitu hadis daripada Ibn Abbas radhiyallahu an, yang menceritakan tentang beliau pernah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau duduk di belakang Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bagi tahu kepada beliau, wahai anak kecil, iaitu rujuk kepada Ibn Abbas tadi, aku nak bagi tahu kamu beberapa kalimah. Kamu jagalah Allah, nescaya Allah akan jaga kamu. Iaitu kamu peliharalah, jagalah agama Allah SWT. Kenapa? Nak jaga Allah bukan erti kata jaga Allah SWT itu sendiri, tidak. Kenapa? Allah tidak berhajat pun pada makhluk. Allah hidup tidak berhajat pada makhluk. Jadi makhluk kita hidup berhajat pada Allah. Jadi apa maksud jaga Allah? Maksud jaga Allah, ulama bagi tahu di sini adalah jaga agama Allah.
Jaga syariat yang telah ditetapkan oleh Allah melalui jalan yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita jaga agama ni, maka sudah tentu kamu akan dapati Allah akan pelihara kamu. Ini juga disebut dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurukum. Wahai orang yang beriman, kamu bantulah Allah. Nak bantu Allah macam mana? Allah Maha Kuasa, Allah Maha Hebat, tak perlu bantuan. Saya nak bagi tahu maksud bantu di sini adalah bantu agama Allah. Bila kamu bantu agama Allah, maka Allah akan bantu kamu. Jadi begitu, kita pelihara agama Allah, maka Allah akan pelihara kita. Ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajid tujahak. Idza sa'alta fas'alillah, maka kalau kamu nak minta dengan Allah. Bila kamu nak mohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa alam anna al-ummat, ketahuilah bahawa kalau umat ini law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai', kalau semua berkumpul untuk memberi manfaat pada kamu, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Mereka tidak akan mampu memberi manfaat pada kamu melainkan apa yang Allah SWT telah tetapkan untuk kamu. Begitu juga wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai', kalau mereka berhimpun untuk memberi mudarat pada kamu, sikit je nak beri mudarat pada kamu, lam yadurruk, mereka tidak akan dapat memberi mudarat pada kamu illa bi syai'in qad katabahu Allahu wa 'alaik, melainkan sesuatu yang Allah SWT telah tetap untuk kamu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, maka qalam telah terangkat, pena telah terangkat, maka suhuf telah kering, merujuk kepada takdir ni telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila qalam telah buat kerjanya, maka takdir akan berlaku sehinggalah kiamat yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Jadi tuan-tuan dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ni hadis yang sebelumnya, iaitu daripada hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan pada kita supaya kita pelihara agamanya. Kita jangan bimbang. Orang kadang-kadang nak bagi mudarat pada kita, tapi mudarat tadi tidak akan dapat kena pada kita melainkan apa yang Allah telah tetapkan pada kita. Begitu juga seorang berkumpul nak beri baik pada kita, nak beri manfaat pada kita, nak tolong kita, tapi Allah kata tidak ada pertolongan pada kita, maka tidak ada. Sebab semua ni di bawah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat yang lain, riwayat Tirmizi, selain daripada riwayat Tirmizi disebutkan ihfazillah tajidhu amamak. Kamu bantulah, kamu jagalah agama Allah, maka kamu akan dapatinya di hadapan kamu. Maksudnya Allah sentiasa ada untuk memelihara kamu. Ta'arraf ila Allah fil rakha. Begitu juga kamu nak ketahuilah Allah. Kenalilah Allah SWT ketika kamu berada dalam kesenangan. Ya'rifka fi syiddah, apabila kamu ni berada dalam kesusahan, pada waktu tu Allah Subhanahu wa taala akan kenal pada kamu, Allah SWT akan bantu kamu. Kita pada hari ni bila time kita senang, kita lupa akan Allah. Tapi bila time kita susah, pada waktu tu barulah kita tak nampak jalan, baru kita ingat Allah SWT. Seolah kita telah letak Allah ke belakang sangat. Nabi pesan pada kita, jangan kamu bila time susah baru nak ingat Allah. Kamu ingatlah Allah waktu time kamu senang juga. Kenapa? Kesenangan tu bukan datang daripada kamu pun. Kesenangan tu Allah yang beri. Jadi bila Allah yang beri, kamu jangan lupa pada dia. Hatta kalau kita sendiri, walaupun kita ada harta, kita ada kenderaan, kita ada kediaman dan sebagainya, tapi untuk kecapi tadi, kita perlukan nikmat yang Allah SWT beri pada kita. Kalau Allah tarik nikmat jantung kita, tak boleh kita nak kecapi. Allah tarik nikmat pernafasan kita, tak boleh. Allah tarik nikmat pendengaran, penglihatan kita. Itu bukankah semua itu nikmat yang Allah SWT telah beri pada kita? Tapi bila kita rasa senang, kita rasa tak sakit, kita lupa akan Allah. Tapi bila kita dah rasa sakit, kesempitan, baru kita ingat pada Allah. Sebab itu nasihat Nabi, jangan buat macam tu. Waktu Allah SWT beri kelapangan pun jangan lupa akan Allah SWT.
Terutama sekali perkara-perkara yang Allah wajibkan pada kita. Dan begitu juga perkara yang Allah larang daripada kita, maka kita jangan buat. Wa'alam annama akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Begitu juga kamu kena tahu, apa yang terlepas daripada kamu, maka bukanlah bahagian kamu. Dan begitu juga apa yang telah ditetapkan untuk kamu, kamu akan dapatinya. Maka dia tidak silap. Orang Melayu kata, rezeki ni tak salah alamat. Bila tak salah alamat kena pada kita, pasti kita akan dapat. Tapi kalaulah kita nampak macam kena, macam datang pada kita, tapi Allah tak tetapkan untuk kita pun, maka tak akan dapat. Walaupun kita nampak, oh dah dekat dah. Dah dekat dah. Kita bawa kereta. Kita rasa dah selamat dah bawa kereta. Duduk jalan dah betul dah. Tapi kita tak tahu ketetapan Allah SWT. Malang tidak berbau. Berlaku juga. Ada je lompat daripada seberang sana pergi ke kita. Ya. Sedangkan kita dah duduk pada betul lah. Maka sesuatu yang telah ditetapkan, maka dia tidak akan berubah. Dan begitu juga orang yang terselamat daripada satu perkara, maka tak. Kalau nak tengok tadi betul-betul kereta tu dah pergi kat dia, kenapa dia selamat? Yang belakang, kita tengok dia tak ada apa pun, tapi dia meninggal. Yang ini okey. Semua itu ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa'alam anna an-nasra ma'as sabr. Begitu juga seorang yang nak bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala, lumrah bantuan Allah Subhanahu wa taala melalui jalan sabar. Apabila seorang itu sabar, maka di situ dia akan dapat nampak nusrat Allah, dan di situ dia akan rasa seronok dengan bantuan Allah SWT tadi. Dan ini memang sunnatullah. Allah SWT sebut, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang yang beriman, kamu mohonlah pertolongan pada Allah melalui jalan sabar. Maknanya yang pertama sekali, Allah suruh kita sabar. Kenapa? Dengan sifat sabar, dia akan tenangkan jiwa kita. Bila jiwa kita tenang, maka waktu tu baru kita dapat buat ibadat dengan betul. Kemudian baru kita dapat minta betul-betul dengan Allah SWT. Seorang yang mana jiwa dia tak tenang, bila dia minta pun kan sasun-sasun. Sebab itu kita tengok, tolonglah. Sebab itu orang suruh tenang. Jadi sabar ni dapat menenangkan jiwa. Sebab itu bila kita tengok dalam Al-Quran banyak Allah SWT sebut, Allah SWT bersama dengan orang yang sabar. Tak ada dalam Al-Quran sebut Allah bersama dengan orang yang salat, Allah bersama dengan orang yang zakat, orang yang bayar zakat. Tapi Allah bersama dengan orang sabar. Kenapa? Hasil daripada salat tadi datang sifat sabar. Tapi orang yang salat tapi tak ada juga sifat sabar, maka dia tak dapat natijah daripada salat dia tadi. Salat adalah satu kewajipan. Orang tu ya, malas ke tak malas kena salat. Tapi daripada salat tadi kita nak sifat mahmudah datang. Macam mana kita tahu? Orang yang mana dia jaga perintah Allah tapi dia tak boleh sabar. Dia jaga salat, tapi bila ujian datang, kenapa aku jadi macam ni? Kenapa aku dibuat macam ni? Bukankah semua ni ketetapan Allah? Sebab itu orang yang sabar, orang yang salat, kemudian dapat natijah sabar, maka orang ni akan Allah SWT dengar. Dan apabila dia ada kesalahan, Allah SWT akan bantu dia. Inna Allah ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang yang sabar. Begitu juga, wa annal faraja ma'al karab. Seorang, dia perlu tahu juga kebiasaannya faraj. Faraj menunjukkan kepada keluasan. Kata, orang yang mempunyai keluasan rezeki, orang yang mempunyai faraj menunjukkan kepada rezeki yang luas. Tapi seorang yang dapat nikmat yang luas, nikmat yang banyak ini, dia kena ingat kebiasaannya Allah akan letak dengan karab. Karab ni dia datang dengan susah payah. Dia tak datang macam tu. Sebab itu bila kita tengok, bila kita susah payah berniaga ke, susah payah tanam, dengan hasil cuk tanam, dengan hasil perniagaan, maka kita akan dapat. Itu. Walau bagaimanapun semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala.
Tapi itu lumrah yang Nabi SAW bagi tahu. Kebiasaannya orang yang usaha payah, Allah akan beri dia. Jadi keluasan tadi, kesenangan datang dengan kesusahan tadi. Tak ada orang yang tiba-tiba datang pok jatuh. Ya, ada tempatnya. Di manakah itu? Iaitu di syurga Allah SWT. Tak payah susah payah. Apa yang kita nak, boleh dapat. Tapi untuk syurga Allah tadi, kat dunia pun kena susah payah. Ada seorang kata, saya tak naklah semayang, saya tak nak puasa, saya tak naklah buat perintah Allah, tapi saya nak masuk syurga, kemudian saya nak kalau boleh nafsu saya dipuaskan di sana. Ini satu perkara yang tak mungkin. Dan begitu juga kita tengok orang dalam bab kerja dunia pun, kita akan nampak dia susah payah. Tak ada orang dia senang. Seorang tadi, pagi-pagi lagi dia dah bangun dah. Walaupun pada waktu tu, kalau nak ikut dia ni nak tidur. Bukan nak bangun. Kemudian besar payah hadapi jam. Kemudian sampai pula tempat kerja. Bila sampai tempat kerja, kena buat kerja sebagainya, kena ikut. Itu semuanya susah. Bukan satu benda yang senang. Keinginan kita tidak ada pada benda tu. Kadang-kadang keinginan kita pada tempat yang lain. Kadang-kadang kita seronok dalam kerja kita. Kadang-kadang kita malas dalam kerja kita. Tapi kita buat juga. Hadapi juga pengorbanan. Maka barulah datang natijah dan kesenangan tadi. Ini masuk wa annal faraja ma'al karab. Wa anna ma'al usri yusra. Dan begitu juga bersama dengan kesusahan tadi ada kesenangan. Ya Allah SWT tak letak dalam dunia ni orang tu susah je. Daripada lahir sampai mati susah. Tak ada. Mesti tengah-tengah tu dia akan rasa seronok, kesenangan. Dan begitu juga tidak ada orang yang daripada kecil sampai dia mati dia senang, dia tak ada susah. Mesti tengah-tengah Allah akan letak kesusahan pada dia. Kenapa itu lumrah seorang yang ada dalam dunia. Inna ma'al usri yusra. Apabila ada kesusahan di sana ada ketenangan. Jadi kadang-kadang kita Allah SWT beri kita kesenangan tadi, kesusahan tadi. Allah SWT beri lama. Kemudian Allah SWT beri kesenangan sekejap. Yang sekejap tadi kita dah lupa dah kesusahan yang lama tadi. Tapi apabila ditarik balik, maka kita akan merungut. Kenapa? Sedangkan nikmat tadi Allah beri. Begitu juga orang yang Allah beri lama, puluh-puluh tahun duduk dalam senang. Sikit, sekejap je susah. Pada waktu dia bertikai, kenapa aku disusahkan? 30 tahun hidup dalam senang, dia tak cakap, kenapa aku disenangkan? Tapi bila dia susah, baru dia cakap, kenapa aku disusahkan? Dalam dunia, Allah SWT jadikan berpasang-pasangan. Ada susah, ada senang. Ada miskin, ada kaya. Ada malam, ada siang. Dalam dunia ni semua orang kaya. Bagaimana kalau orang kaya nak tunaikan hak kepada orang miskin? Ada. Bagaimanakah kita nak bagi zakat? Semua orang miskin semua dalam dunia ni. Orang miskin. Dan bagaimana kita nak selesaikan masalah? Maka di situ Allah SWT letakkan. Adanya kaya, adanya miskin. Maksud yang kaya tadi untuk bantu yang miskin. Adanya siang, ada malam. Kalau dalam dunia semuanya siang, dan bila masa kita nak rehatnya. Kalau malam gelap je, bila masa kita nak buat kerja. Maka Allah letakkan. Bila ada malam, ada yang siang. Ini ketetapan Allah SWT untuk mudahkan kita. Sebab itu dalam dunia ni pun sama. Tidak ada seorang pun yang rasa senang je. Mesti ada kesan. Tidak ada orang pun rasa bahagia saja. Orang tu daripada kecil saya bahagia sampai. Tu Allah ambil nyawa orang yang dia suka. Orang yang dia sayang tadi. Sedih, duka cita sekejap dia. Sebab apa? Dunia bukan tempat yang bahagia buat selama-lamanya. Tidak. Allah telah letakkan tempat yang bahagia buat selama, itu di akhirat. Itu di syurga Allah SWT. Untuk kita raih itu, kita susah payahkan diri kita dalam dunia kita. Kita jaga agama kita. Kita bawa agama, pesan pada saudara kita untuk pegang agama balik. Amalkan perintah Allah, taat pada Allah, bawa sunnah Nabi SAW dan kehidupan, dan susah payah. Hadis yang seterusnya tuan-tuan demikian SWT, iaitu hadis yang keempat. An Anas radhiyallahu anhu qala, innakum lata'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum min asy-sya'r. Kunna na'udduha ala ahadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-mubiqat. Rawahu al-Bukhari. Hadis daripada Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata,
Sesungguhnya kamu akan melakukan amalan. Anas radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau merupakan khadim Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia orang yang sahabat yang umurnya muda dan suka berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik. Antara sahabat yang lewat meninggal. Waktu zaman Umar Abdul Aziz difikir. Bila dapat pemerintahan khilafah, maka mula-mula di antara yang perkara yang difikir bagaimana nak himpunkan semua hadis. Kenapa sahabat Nabi banyak meninggal? Antara yang baru meninggal iaitu Anas bin Malik. Dia fikir. Anas bin Malik ni antara sahabat yang lewat meninggal. Maka waktu zaman dia bagi tahu kepada orang yang tak sempat dengan zaman Nabi, dia bagi tahu, sesungguhnya kamu akan melakukan amalan-amalan yang mana kalau nak ikut amalan tu, hiya adaqu fi a'inikum, pada sisi pandangan mata kamu dia tu lebih halus daripada rambut. Maknanya kita tengok bahawa kesalahan tu terlampau kecil sangat sehingga kita anggap bahawa tu kecil je. Kita anggap remeh pada dosa tadi. Sedangkan Anas bagi tahu kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat, sedangkan dosa yang kecil tadi kami pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kami rasa perkara tu sangat besar. Dosa tu sangat besar. Dosa yang kecil sangat besar. Sebab itu dikatakan innal hasanat inna hasanat al-abrar sayyiatul muqarrabin. Kita tengok orang yang buat baik ni dia dah rasa baik dah. Tapi bila orang yang dekat dengan Allah SWT, kebaikan tu masih lagi dia rasa satu kesilapan lagi. Satu kesalahan lagi. Bagi orang yang dekat dengan Allah SWT. Kita rasa kita buat amal baik. Tapi contohlah kita kata kita bantu orang kita rasa dah baik dah. Orang yang dekat dengan Allah bila bantu saja orang, dia memang baik tu. Tapi dia takut lagi dengan Allah SWT. Kenapa? Saya ni buat kerana Allah ataupun tidak. Itu yang difikirkan. Kalau kita kata, orang ni dah buat baik, apa kamu nak? Ada masalah. Tapi orang yang dekat dengan Allah, dia takut. Takut kebaikan aku ni ada terselit niat-niat yang buruk. Dia orang yang dekat dengan Allah. Sebab itu sahabat beritahu, kamu rasa benda tu dah baik dah. Kamu rasa. Tapi kami rasa benda tu masih salah. Ataupun satu dosa yang kecil, kita kata maki orang, kita rasa tak ada masalah. Tapi zaman sahabat satu benda yang besar. Kita rasa umpat orang tak ada masalah. Sahabat rasa besar. Dan benda itu termasuk dalam dosa besar. Zaman sekarang ni antara perkara yang manusia suka buat, iaitu suka menjadi batu api. Batu api. Sebab itu Nabi SAW pernah sebut, فَإِنَّ عَمَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ. Ini kebiasaannya adab kubur yang kena pada ahli kubur. Ni dua perkara. Yang pertama, tak jaga kencing. Yang kedua, dia suka jadi batu api. Dan hari ni orang rasa batu api ni satu dosa yang remeh. Satu dosa yang kita anggap, yalah biasa je. Sedangkan dosa batu api adalah dosa besar. Kenapa dia menyebabkan dua berbalah? Dua orang balah. Dia pun cari kesalahan orang, dia cari kesalahan orang ni, dia laga ke orang ni. Dulu kita tak nampak sangat kesalahan ni. Tapi bila datangnya media sosial macam-macam, jadi orang ni kata, orang ni kata, last sekali bergaduh orang. Orang ni kata, suami isteri bergaduh. Orang ni kata, sahabat-sahabat bergaduh. Orang ni kata, orang baik, orang sesama baik pun bergaduh. Saja cari satu perkara yang boleh membuatkan pergaduhan. Tuan-tuan, demikian ada Allah SWT, sahabat. Kunna na'udduhu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Dosa yang kecil yang kita rasa ni pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat kata kami rasa sangat besar. Sangat besar. Sebab itu tuan-tuan bayangkanlah pada zaman sahabat kita tengok Abu Talha. Ini bapa tiri kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu satu ketika. Dia leka sikit. Dia tengah solat, tengok kiri kanan. Tengok ada,
ada apa dia? Ada burung berkicau. Maka habis tu dia rasa, ya Allah salahnya. Maka dia telah buat apa? Dia telah sedekahkan kebun. Kenapa? Disebabkan tidak tawajuhnya dalam solat, lalainya dalam solat. Dia tengok burung je. Dia anggap benda satu kesilapan yang besar, satu perkara yang sangat besar sehingga dia kata tak apalah, aku hilang pun tak apa. Kita hari ni, alah, solat je. Kan? Depan kita tengok lipas, kita pun tenung lipas tu. Kan? Ataupun kita tengok, ada apa, ada tikus. Oh tikus, terkejut kita. Kan? Terganggu sikit. Dan kita anggap, oh benda tu biasa je. Kan? Ataupun adalah benda, kita tengah solat. Kita tengok ada cicak. Kita pun pandang cicak. Daripada bawah, cicak pun naik, pergi ke atas. Kepala kita tiba-tiba ke atas. Ikut rentak cicak tu. Kalau kita zaman sahabat tu memang betul-betul rasa menyesal, rasa sedih. Sehingga sanggup korbankan. Tapi kita rasa biasa je. Sebab itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu beritahu, kamu akan buat satu amalan yang mana kamu rasa benda tu kecil je. Tapi bagi kami benda satu kesalahan yang besar. Jadi kalau kita ada sifat macam tu, maka insya-Allah kita dapat dekatkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rasa ini ya Allah. Hadis ini riwayat Bukhari. Kemudian hadis yang seterusnya, hadis yang kelima, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah ta'ala yaghar wa ghairatullah ta'ala an ya'ti al-mar'u ma harrama Allah alaihi, muttafaqun alaihi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha cemburu. Dan apakah cemburu Allah Subhanahu wa taala itu? Iaitu apabila seorang tadi dia buat perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Maka Allah Subhanahu wa taala sangat tak suka. Allah sangat tak suka. Tuan-tuan bayangkanlah Allah yang ciptakan kita, kemudian Allah letak batasan-batasan dia. Jangan kamu buat benda ni, kita buat. Maka apa perasaan? Allah Subhanahu wa taala sangat tak suka. Contoh kita lah, budak ni kan, kita yang bantu dia. Kemudian kita ni. Tapi bila kita yang besarkan dia sebagainya. Kemudian bila dah besar duduk dengan kita lagi, kita pula gajikan dia sebagainya. Tiba-tiba dia buat benda lain. Contoh yang lain lah. Kita ni bekerja dengan satu company. Bila kerja dengan company ni, dia adalah kerja-kerja dia. Lepas tu akhir bulan kita dapat duit daripada company ni, gaji. Tiba-tiba tengah-tengah tu, kita buat kerja untuk orang lain. Bos kita yang company tu tahu. Apa perasaannya? Adakah dia rasa, bagus, syabas, kamu buatlah lagi? Adakah dia cakap macam ni? Tak. Mesti dia akan rasa marah. Mesti dia akan rasa sakit hati dia. Kenapa? Sepatutnya kamu di bawah saya, kamu kerja untuk saya. Dan hujung bulan saya yang bayar gaji kamu. Tiba-tiba kamu buat untuk orang lain pula. Dan benda tu adalah satu larangan. Begitu juga kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang ciptakan kita. Dan Allah telah letakkan batasan, kamu buatlah yang ini, kamu jauhkanlah diri kamu daripada perkara yang ini, yang aku haramkan. Apa yang aku suruh kamu buatlah, apa yang aku haramkan kamu jangan buat, tinggalkan. Tiba-tiba yang Allah haram itulah yang kita buat. Kemudian kita boleh pertikaikan, Allah, benda nikmat macam ni takkanlah diharamkan. Allah. Orang kata, kenapa arak diharamkan? Kenapa makanan? Banyak di antara minuman yang Allah SWT halalkan untuk kita, satu tu je Allah SWT haramkan untuk uji kita. Allah nak uji kita, nak tengok kita boleh taat ke tidak. Itu pun kita pertikaikan. Begitu juga di antara makanan, banyak makanan yang halal untuk kita, dan ada sedikit saja makanan yang haram buat kita. Itu juga yang kita kejar. Sedangkan itu adalah ujian bagi kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan mungkin ada Allah Subhanahu wa taala, mana tak cemburunya. Jadi begitulah orang yang ada sifat, kan, bila dia tengok saja ni perkara Allah, mesti Allah tak suka. Allah tak suka. Jadi bila dia tahu Allah tak suka, maka terus dia tinggalkan. Maka orang ni
akan datang sifat-sifat salih dalam diri dia. Hadis yang seterusnya tuan-tuan demikian subhanahu ta'ala, iaitu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ni agak panjang, insya-Allah kita akan baca, kemudian kita akan terjemah satu kisah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan orang yang Allah Subhanahu taala dulu mula awal-awal Allah beri dia satu penyakit. Kemudian tiba-tiba Allah Subhanahu taala beri nikmat, tapi bila dia dapat nikmat dia lupa akan nikmat tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan hadis yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau telah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, inna thalathatan min bani Israel, ada 3 orang daripada kalangan Bani Israel. Yang pertama abras, iaitu yang pertama orang yang memiliki penyakit sopak, yang terkena penyakit sopak. Yang kedua pula orang yang memiliki penyakit tak ada rambut, kepala botak. Ada kan orang yang tak ada rambut terus kepala dia tu. Yang ketiga a'ma, iaitu orang yang buta. Maka ketiga-tiga kalangan daripada Bani Israel ni Nabi pun cerita, aradallahu an yabtaliyahum, Allah SWT nak uji mereka ni. Faba'atha ilaihim malaka, maka Allah SWT telah utuskan kepada 3 orang ini seorang malaikat. Fa'atal abras, maka malaikat tu pun datanglah kepada orang yang punya penyakit sopak tadi. Bila datang dia kepada orang yang punya penyakit sopak tadi, faqala, maka malaikat tu kata, ayyu syai'in ahabbu ilaik, apakah perkara yang paling kamu sukai? Maka orang tu pun kata, orang yang kena penyakit sopak tadi, dia kata apa? Aku suka kalau aku ni, kulit aku launun hasanan, dapatlah warna yang cantik. Wajildun hasanun, kemudian dapatlah kulit yang cantik, warna yang cantik, kulit yang cantik. Wa yadhhabu anni hadha alladhi qad qadirani an-nas, dan kemudian hilang daripada aku ini yang orang ni anggap hina pada aku, yang orang rasa kotor pada aku ni. Kalaulah benda ni hilang, aku rasa seronok sangat. Dia minta apa dia? Yang pertama kulit cantik, kan? Yang kedua kalau boleh warna pun indah jugalah. Lepas tu benda yang apa dia, yang dia kena penyakit sopak, yang orang anggap buruk, orang anggap hina ni, jijik ni, maka hilang daripada dia. Maka malaikat tadi buat apa? Famasahahu, maka dia pun sapulah kulit orang tadi. Fadhahaba anhu qadruhu, kemudian hilanglah daripadanya kekotoran yang dianggap dulu keaiban tadi. Wa utiya launan hasanan, maka pada waktu tu diberi juga yang dia nak tadi, iaitu warna yang indah pada tubuh badan dia. Qala, bila dah sihat dah dia, tak sopak dah dia, dah okey dah dia, kan? Wajah pun dah nampak indah, nampak cantik, handsome dah. Maka malaikat tadi pun tanya, fa ayyul mali ahabbu ilaik, di antara harta ni, harta apa yang kamu suka? Maka dia pun kata, aku suka al-ibil, unta. Kalau aku dapat unta, aku suka sangat. Maka dalam hadis sebut, sama ada unta perkataan yang disebutkan, au qala al-baqar, ataupun lembu yang disebutkan. Syakkar rawi perawi hadis ni, dia syak kat sini. Maknanya perkataan yang dikemukakan, yang dikatakan oleh orang yang sopak tadi, aku kalau aku suka ni, aku suka unta. Ataupun aku ni kalau aku suka ni, aku suka lembu. Maka perawi pun terus, fa'utiya naqatan 'usyara, maka bila dia suka unta, maka diberilah unta. Unta pula jenis unta yang jenis mengandung punya unta. Unta yang bunting tu. Maksudnya bila kita unta yang bunting, maka akan lahirlah daripada anak-anak unta yang banyak. Maka akan keluarlah khazanah yang banyak daripada situ. Okey. Faqala barakallahu laka fiha, maka dia pun, malaikat tadi pun cakap, moga Allah memberkati kamu pada apa yang kamu ada ni, iaitu pada harta kamu. Maka ya Allah Subhanahu wa ta'ala dah beri dah kamu unta ni, maka moga Allah beri berkat. Ini cara orang baik
Cara malaikat apabila dibawa satu utusan untuk beri pada seorang, maka dia akan doa kebaikan untuk orang tu. Begitu juga cara kita apabila orang bantu kita ataupun kita bertemu dengan orang, kurang-kurang kita kena tinggalkan orang tadi dengan doa. Moga Allah mudahkan urusan kamu. Moga Allah berkati kamu. Moga Allah berkati kehidupan kamu, keluarga kamu. Ini cara dia. Fa'atal Aqra'. Maka malaikat tu datang pergi jumpa pula dengan Aqra'. Aqra' ni adalah orang yang tadi tak ada rambut tadi. Maka terus malaikat tadi tanya, faqala ayyu syai'in ahabbu ilaik? Perkara apakah yang membuatkan kamu suka? Di antara benda-benda ni, benda apa yang kamu paling suka sekali? Malaikat. Qala, orang yang dah tak ada rambut, maka apa yang dia suka? Sya'run hasan. Kalaulah aku ada rambut yang indah, kan bagus. Wa yadhhabu anni hadha alladhi qad araniyan nas. Kemudian hilanglah daripada aku ni apa yang orang anggap hodoh daripada aku ni. Orang anggap buruk pada aku ni kalau hilang. Maksudnya, kalau aku ada rambut, tadi orang tak adalah pandang aku ni selekeh. Orang tak adalah pandang aku ni hina sangat. Kalau boleh. Famasahahu. Kemudian malaikat pun sentuhlah kepala dia. Bila dah sentuh kepala dia, fadhhaba anhu. Maka hilanglah penyakit yang dia rasa kotor tadi. Maka adalah balik rambutnya. Wa u'tiya sya'ran hasana. Maka dia dapat rambut yang sangat indah. Qala fa ayyul mali ahabbu ilaik? Maka malaikat tadi pun tanya pada orang yang masalah rambut tadi. Apakah harta yang paling kamu suka sekali? Di antara harta ni, harta apa yang kamu paling suka sekali? Maka dia kata al-baqar, lembu dia suka. Fa u'tiya baqaratan hamila. Maka diberilah lembu yang hamil pada dia. Kemudian malaikat tadi kata wa qala barakallahu laka fiha. Moga Allah berkati kamu padanya. Fa'atal ama. Maka malaikat tadi pun pergi pula jumpa pada orang yang ketiga. Jumpa orang yang ketiga iaitu orang yang buta. Faqala. Maka dia pun kata ayyu syai'in ahabbu ilaik? Benda apa yang paling kamu suka sekali? Qala al-ghanam. Maka orang yang buta tadi kata aku suka kambing. Fa'utiya syatan walida. Maka diberilah dia seekor kambing yang fa'atal a'ma. Maka dia datang orang tadi, orang buta tadi. Maka malaikat tanya ayyu syai'in ahabbu ilaik? Apakah perkara yang kamu paling suka sekali? Maka dia pun kata aku suka an yaruddallahu ilayya basari. Kalaulah Allah SWT kembalikan pandangan mata aku ni. Fa'ubsiran nas. Maka dengan itu aku dapat lihat manusia. Orang buta, dia tak nak benda lain. Dia kata, kalau aku dapat lihat ni satu nikmat yang besar dah. Maka dia minta lah. Maka malaikat tadi, famasahahu. Dia pun sapu dekat mata orang tadi. Faraddallahu ilaihi basarahu. Lalu Allah SWT pulihkan pandangannya. Dapatlah dia lihat balik. Maka celiklah dia. Faqala, maka katalah malaikat tadi, qala ayyul mali ahabbu ilaik? Di antara harta-harta apa yang kamu paling suka sekali? Dia kata al-ghanam, iaitu kambing. Maka diberilah pada dia fa'u'tiya syatan walida, kambing yang bunting. Dengan itu bolehlah dapat beranak, melahirkan anak-anak. Fa'antaja hadhani wa wallada hadha. Maka yang tadi yang Allah SWT beri dia unta, Allah beri dia lembu, kemudian dengan kambing ni, maka daripada situ keluarlah anak-anak. Daripada situ makin besar, makin biak. Maka daripada biak tadi dia orang dapatlah hasil dengan susunya, kemudian jual sebagainya, dapatlah harta yang banyak. Maka jadilah orang ni kaya. Fakana li hadha wadim minal ibil. Maka orang yang dapat unta tadi, dia biak-biak unta tadi sampai dapat satu lembah unta. Banyak unta dia. Begitu juga orang yang dapat lembu tadi. Walihadha wajim minal baqar. Satu lembah lembu dapat. Biak-biak lembu dia. Walihadha wajim minal ghanam. Begitu juga orang ni pula biak-biak kambing dia. Sampai satu lembah dapat kambing ni. Thumma innahu atal abras fi suratihi wa hayatihi. Kemudian ada satu ketika tak lama kemudian malaikat tadi dia datang pula pada Abras fi suratihi wa hayatihi.
Dia datang dalam bentuk asal. Yang mana malaikat tadi, bila jumpa dengan orang tadi, dia datang dalam bentuk manusia. Manusia yang tadi. Jadi dia datang dengan bentuk orang yang sama juga. Orang yang sama juga. Dengan bentuk manusia yang sama juga. Kenapa manusia? Malaikat ni bila dia Allah SWT ciptakan dia daripada cahaya. Maka bila dia nak bertemu dengan manusia, maka dia ubah diri dia kepada wajah manusia. Sebab itu malaikat yang jumpa dengan malaikat Jibril AS, bila jumpa dengan Nabi SAW, dia banyak ubah wajah dia kepada muka Dihiyah Al-Kalbi, seorang sahabat Nabi yang handsome. Dia ubah muka dengan Dihiyah Al-Kalbi. Dihiyah Al-Kalbi ni seorang sahabat yang Nabi pernah utuskan pergi jumpa dengan Raja Rum. Jadi Dihiyah Al-Kalbi. Begitu juga malaikat bila datang, peristiwa-peristiwa pada zaman Bani Israel, malaikat bila datang dia akan menyerupai manusia. Maka malaikat ni dia menyerupai bukan manusia, wajah lain, tak wajah yang hari tu yang dia jumpa dengan 3 orang tadi. Sebab apa? Ini satu perintah Allah. Nak uji mereka. Datang pada wajah yang asal, dengan bentuk yang asal, rupa paras yang asal. Datang jumpa dengan siapa? Yang dulu yang kena penyakit sopak tadi, yang ada unta banyak tadi. Faqala, maka dia pun kata, rajulun miskin, aku ni adalah seorang yang miskin, yang tak ada apa-apa. And qad inqata'at bil hibal, telah terputus tali daripada aku. Maksudnya aku duduk dalam perjalanan ni, hilang asbab-asbab. Bantulah aku dalam perjalanan. Kiranya malaikat ni datang berlakon, dan saya ni dalam perjalanan yang panjang, kan? Saya tak ada asbab-asbab safar dalam perjalanan saya, bekalan saya kurang, bantulah saya, kan? Maka fala balagha li al-yawm illa bika thumma bika. Kemudian dia kata, tak adalah sampai aku pada hari ini melainkan dengan Allah Subhanahu taala dan dengan kamu. Maksudnya hari ini yang perjalanan saya, Allah SWT yang sampaikan saya. Pada hari ini saya berjumpa dengan kamu, mudah-mudahan kamu dapat bantu saya, dapat terus lagi perjalanan saya. As'aluka billadhi a'taka al-lawn al-hasan, aku mohon dengan orang, dia yang telah memberi kamu warna yang cantik, dan begitu juga kulit yang cantik, kulit yang indah. Begitu juga harta. Aku minta apa? Ba'ira, bagilah aku seekor unta je. Dengan unta tadi, atabalaghu fi safari, aku dapat guna, kemudian aku dapat sampaikan dengan unta tadi, bolehlah aku sampai, aku guna dalam perjalanan aku sampai ke destinasi aku. Dia minta, dia antara unta satu lembah tadi minta satu je, kan banyak pun. Maka orang tu kata apa dia? Faqala al-huququ kathirah. Aku ni banyak nak kena selesaikan ni. Al-huququ kathirah. Ini banyak. Di antara kita kadang-kadang orang kaya kan, orang yang memerlukan, kita datang jumpa dia. Boleh tak bantu saya? Aku ada banyak benda nak kena settle ni, kan? Ini tak ada. Padahal banyak kalau dibagi ni, tak luak pun celah gigi dia. Tapi dia punya alasan dia macam tu. Padahal dia tak tahu sebelum dia Allah SWT beri macam ni, dulu dia macam mana. Dia mudah lupa. Maka dia kata, hukuk, banyak hak ni. Faqala ka'anni a'rifuka. Kemudian malaikat tu kata, aku ni macam kenal je kamu. Aku seolah-olah macam kenal je kamu. Tu malaikat dia kata, alam takun abras yaqdharuka nas. Tidakkah kamu ni dulu seorang yang kena penyakit sopak? Orang pun pandang buruk pada kamu, orang pandang hina pada kamu. Faqiran fa'ataka Allah. Tidakkah kamu seorang yang fakir dulu? Kemudian Allah SWT beri kurniaan pada kamu. Faqala, maka orang yang kena penyakit sopak tadi, ya Allah SWT dah baik, pulihkan dia ni, dan kemudian dapat nikmat macam mana, jadi kaya dah. Maka dia kata apa? Tak. Innama waristu hadzal mal kabiran an kabirin. Sesungguhnya ini harta warisan. Aku dapat harta warisan ni daripada nenek moyang aku ni, atuk nenek moyang aku, bapak. Daripada generasi ke generasi lagi harta aku ni. Mana kaya aku bukan kaya baru, kaya daripada dulu lagi. Nak bagi. Maksudnya aku ni kalangan orang mulia lah. Dia nak bagi tahu macam tu.
Maka malaikat kata, faqala in kunta kadhiban, jika sekiranya kamu berdusta, fasayyarakallahu ila ma kunta, maka Allah SWT akan kembalikan kamu pada asal kamu. Wa atal aqra, maka dah habis dah jumpa dengan orang sopak tadi, maka dia pergi pada orang yang kedua, nak uji pula orang yang kedua ni, kan? Maka pergi jumpa dengan orang yang kedua. Kemudian dia datang tu dengan wajah yang sama, dengan rupa bentuk yang sama, rupa paras yang sama. Faqala lahu mithla ma qala li hadha, maka dia pun bagi tahu kepada orang yang kedua ni. Orang kedua ni adalah orang yang tak ada rambut tadi. Dia pun bagi tahu sebagaimana yang dia bagi tahu kepada orang yang pertama tadi. Ada ceritalah, kan? Oh, aku ni adalah musafir jalan jauh, perjalanan aku ni, kalau boleh bantulah aku ni, sebagainya. Maka orang ni pun jawab benda yang sama, kan? Jawab, oh aku ni banyak masalah, banyak hak. Padahal dia minta satu lembu je. Daripada lembu satu lembah tadi, banyak dia minta satu lembu je, nak buat bekalan dalam perjalanan. Dia kata tak ada. Kalau seekor lembu pun tak luak satu lembah. Tapi macam ni sifat. Waktu kita tak ada, kita rasa, oh kita nak sedekah apa kan. Tapi bila kita Allah SWT beri kaya pada kita, Allah SWT beri banyak pada kita, pada waktu tu kita rasa, ish, nak keluarkan sikit pun rasa, oi, mujahadah juga Orang datang minta tolong, oh tak ada, kita pun tolak sebab. Tapi kalau kita belanja untuk foya-foya, tak ada masalah. Orang pergi belanja foya, berapa? Oh, 5,000 je, 5,000. Oh, ni berapa ni? Pergi sana. Saya pergi tu sana, out. Apa dia? Overseas. Oh, berapa belanja sana? Alah, 50,000 je. 50,000 je. Yang orang nak tak minta bantuan dengan dia tu, minta dia RM50 je pun. Bukan 50,000. Boleh tak bantu saya RM50? Saya dah 2 hari tak makan. Anak-anak saya pun tak makan 2 hari dah. Saya nak bantu RM50 pun cukup. Saya nak beli beras, nak beli ini. Oh, dia kata saya tak ada duit. Saya banyak ni nak kena ni. Padahal RM50 belanja sana. Untuk foya-foya tak ada masalah. Tapi untuk bantu orang dia rasa. Kenapa? Ini satu ujian yang Allah SWT beri. Sebab itu banyak di akhirat sana nanti orang yang mana, kan, Allah SWT pernah sebut, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahad. Kamu infakkanlah apa yang kamu ada sebelum datangnya ajal kamu. Kalau bila dah datang ajal maut ni pada waktu tu, tak ada orang. Orang yang mati pun kalau boleh aku hidup, aku nak infak semua harta. Itu amalan yang nak buat. Jadi kita banyak lupa. Sebab itu cerita Nabi SAW cerita tentang Bani Israel ni, mula-mula dulu dia ada seorang yang hina, seorang yang miskin, tak ada apa. Kan? Tiba-tiba Allah beri dia mudah lupa. Waradda alaihi mithla ma radda hadha, maka dia pun jawab benda yang sama macam orang yang pertama tadi. Faqala, maka malaikat pun kata, in kunta kadhiba, kalau kamu betul-betul bohong, fasayyarakallahu ta'ala ila ma kunta, maka Allah SWT akan ubah balik kamu ni macam sebelum ni, macam asal kamu. Wa atal a'ma, maka dia tinggalkan orang yang kedua ni, pergi pula jumpa pada orang yang ketiga. Dia datang jumpa pada orang yang buta. Fi suratihi wa hayati, dengan bentuk wajahnya asal tadi. Maka dia jumpa rajulun miskin, dia pun bagi tahu, aku ni orang miskin, ibnu sabil pula, anak jalanan, aku ni berada dalam jalan. Inqata'at bil hibalu fi safari, hilang putus asbab perjalanan daripada aku, bekalan dah tak ada dah. Fala balagha liyal yaum illa billah thumma bika, maka tak sampailah aku pada hari ini melainkan dengan Allah SWT, bantuan Allah, dan juga aku harap dengan kamu bantu aku, insya-Allah aku dapat teruskan perjalanan aku lagi. Maka dia pun bagi tahu, malaikat dia kata, as'aluka billadhi radda 'alayka basaraka syatan, aku mohon demi yang telah memberi kamu, pada orang yang telah memberi kamu ataupun mengembalikan kepada kamu pandangan kamu. Aku mohon, dulu kamu buta, orang tadi dia celah-celah kamu, Allah SWT telah celakkan kamu. Aku nak minta kamu saja, satu saja permintaan aku, beri aku seekor kambing je. Aku nak guna dalam perjalanan aku. Boleh ke tak boleh? Maka orang tu berkata, faqala, yang buta tadi, qad kuntu a'ma,
Aku dulu memang buta. Faraddallahu ilayya basari. Kemudian Allah SWT telah kembalikan pandangan aku jadi celek. Aku dah jadi seorang yang nampak. Fakhudh ma syi'ta. Maka oleh kerana syukur sangat pada tu, fakhudh ma syi'ta. Kamu ambillah berapa banyak kamu nak. Wada' ma syi'ta. Dan apa yang kamu tak nak, kamu tinggalkan. Aku ada satu lembah kambing ni. Kamu ambil berapa banyak kamu suka. Yang kamu tak nak tadi, kamu biarkan. Tak apa, itu hak aku. Maknanya sifat syukur sangat daripada Allah SWT. Dan tak kisah ada harta. Dia pasti tahu harta ni Allah yang beri. Bukan harta dia pun. Harta ni satu pinjaman. Allah nak tengok, Allah nak uji kita guna dengan betul ataupun tidak. Maka dia kata ambil. Fawallahi la ajhaduka al-yawm bi syai'in akhadtahu lillahi azza wa jal. Demi Allah, aku tidak akan berkata apa-apa pun. Aku tidak akan bantah sikit pun terhadap apa yang kamu ambil. Kerana Allah SWT. Kamu ambil banyak kamu nak, tak ada masalah. Aku takkan bantah. Ni rela hati aku. Dan kamu tinggallah banyak yang kamu nak. Tinggal pada aku. Faqala. Maka malaikat tu pun bagi tahu pada orang yang buta tadi. Amsik malaka. Tak apalah. Kamu simpanlah harta kamu ni. Fa innama betulitum. Sesungguhnya kamu sebenarnya sedang diuji. Kamu telah diuji. Faqad radiyallahu anka. Allah telah redha pada kamu. Wa sakhita ala sahibaik. Dan Allah SWT murka pada dua orang sahabat kamu tadi. Jadi Nabi SAW cerita. Dan hadis ni ada dalam Bukhari dan juga Muslim. Muttafaqun alaih. Jadi tuan-tuan demikian ada Allah SWT. Nabi cerita panjang. Nabi nak bagi tahu. Kita ni. Kadang-kadang Allah SWT bagi kesenangan pada kita. Yang mana dulu kita ni tak ada apa-apa pun. Kita termasuk di kalangan orang yang hina. Kadang-kadang kita ni penuh dengan keaiban diri kita. Ini tiga benda ni contoh yang Nabi SAW beri. Beri contoh pada kita. Padahal seorang tadi banyak lagi penyakit-penyakit yang ada dalam diri, keaiban yang ada dalam diri dia. Kemudian Allah SWT telah islahkan dia. Allah telah beri kebaikan pada dia. Allah telah pulihkan dia. Kemudian Allah SWT beri nikmat yang lagi. Allah tambahkan harta dia. Kalau tak ada anak, Allah beri anak lagi. Pada waktu tu semua ni adalah sebagai ujian saja. Dan Allah SWT sebut dalam Al-Quran, wa'alamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kamu dan juga anak-anak kamu ni adalah satu ujian daripada Allah SWT. Kalau kita tahu bahawa satu ujian, maka kita gunalah benda yang Allah beri ni dengan betul. Bagaimana nak guna dengan betul? Maka kita tengok syariat kita. Orang yang ada harta, apa yang perlu dibuat pada harta dia? Orang yang ada anak, apa yang perlu ditarbiah pada anak dia? Orang yang ada kehidupan, apa yang dia perlu buat pada kehidupan dia? Orang yang ada jiran, apa yang dia perlu buat pada jiran dia? Begitu juga hak-hak yang ada pada kita, kat mana kita nak guna hak tadi? Mengikut kehendak Allah SWT dan mengikut apa yang telah ditunjuk oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi tuan-tuan dimulakan adik Allah SWT. Hadis yang ni merupakan hadis antara hadis yang last lah sebab hadis yang ketujuh iaitu hadis yang berbunyi an Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut wal 'ajizu man atba'a nafsahu hawa tamanna 'ala Allah. Hadis yang ketujuh daripada bab muraqabah. Hadis daripada Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu an daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu orang yang cerdik pandai adalah orang yang sentiasa menghitung diri dia tadi. Dah hitung diri, kemudian dia kawal hawa nafsu dia, kontrol hawa nafsu. Wa amila lima ba'dal maut. Kemudian dia beramal untuk kehidupan mati dia. Orang yang cerdik Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tu orang yang buat persiapan untuk mati, beramal untuk mati dia. Ni dalam agama. Apabila kita kata orang yang cerdik apa dia? Orang yang kumpulkan harta? Tak. Orang yang cerdik adalah orang yang gunakan harta dia untuk selepas mati dia. Itu orang cerdik. Orang yang cerdik adalah orang yang dia jaga kesihatan dia untuk buat maksiat. Tidak. Orang yang cerdik adalah orang yang jaga kesihatan dia untuk taat pada perintah Allah dan buat bekalan untuk akhirat. Ini orang cerdik. Orang yang cerdik adalah orang yang apa? Apa yang Allah SWT kurniakan dia, dia akan fikir untuk akhirat dia. Ini orang cerdik. Tapi kalau orang yang kurang cerdik, maka dia gunakan ni untuk puas nafsu dalam dunia saja. Dia nak buat jahat ke, nak ambil hak orang ke, apa saja dia buat.
Ini orang yang kurang cerdik. Sebab itu Nabi bagi tahu, wal ajizu, orang yang kurang cerdik, orang yang bodoh. Man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang suka ikut hawa nafsu dia. Dahlah suka ikut hawa nafsu dia, kemudian mula dia berangan-angan pada Allah. Apa dia berangan? Tak apalah Allah, ampunkan dosa aku lah. Kemudian apa? Apa yang dia angan-angan lagi? Moga-moga aku dimasukkan dalam syurga. Dekat dunia, dia tak taat perintah Allah. Dia buat apa yang Allah larang. Tapi dekat bila tiba berakhirat saja, mudah-mudahan aku dimasukkan dalam syurga. Solat pun tak jaga, puasa pun malas nak jaga. Kemudian amalan-amalan lain, ibu bapa pun diderhakainya. Didahulukan kawan dia daripada ibu bapa dia. Didahulukan sahabatnya daripada ibu bapanya. Harta dimakannya harta anak yatim. Harta dimakannya harta kawan dia, harta orang, dan sebagainya. Maka pada waktu tu dia buat ikut kehendak dia. Tapi dia nak, kalau boleh masuk dalam syurga Allah SWT. Dan Nabi SAW bagi tahu apa dia? Orang ni orang yang tak cerdik. Hadis riwayat Tirmizi. Maka Imam Tirmizi kata, wa qala hadithun hasan. Qala Tirmizi wa ghairuhu minal ulama ma'na dana nafsah hasabaha. Iaitu makna dana nafsah dalam hadis ini, iaitu hitung. Ada dua hadis lagi yang pendek, kita habis tajuk ini. Kemudian insya-Allah pada kuliah akan datang kita dapat masuk tajuk yang baru. Hadis yang seterusnya, hadis yang ke-8 daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Antara kebaikan Islam seseorang itu adalah meninggal perkara yang sia-sia. Iaitu tuan-tuan demikian ada Allah SWT, antara perkara yang Allah SWT nak daripada kita dan membawa kepada sifat-sifat salih dalam diri kita, iaitu apabila kita tahu perkara ni sia-sia, maka tak payah cakap. Tinggallah perkara yang sia-sia. Bila kita tinggalkan perkara yang sia-sia, hati kita akan terpelihara. Bila hati terpelihara, maka hati akan jadi lembut. Bila lembut, mudah untuk kita dekat pada Allah SWT. Tapi kalau kita cakap perkara yang penuh dengan maksiat, maka membawa pada hati kita kepada kekerasan. Bila hati ni menjadi keras, maka susah untuk kita kembali kepada Allah SWT. Sebab itulah satu hadis disebutkan, hati ni, bila kita buat satu dosa, maka akan ada titik hitam dekat hati. Buat lagi dosa, titik hitam lagi. Buat lagi, sehingga hitam hati ni menjadi keras. Pada waktu tu susah kita nak beribadah. Itu yang kita rasa, nak sembahyang pun rasa malas. Nak buat amal pun rasa malas. Nak baca Al-Quran malas. Nak berzikir malas. Nak bantu orang pun malas. Macam-macam kita. Amal kebajikan kita rasa malas sangat nak buat. Pasal apa? Pasal dosa-dosa tadi. Jadi meninggalkan satu perkara yang sia-sia, maka itu akan membantu kita. Kemudian Nabi SAW bagi tahu, eloklah amalan Islam seorang tadi. Hadis yang ke-9, iaitu hadis yang berbunyi an Umar radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yus'alu ar-rajulu fi ma daraba imra'atah. Rawahu Abu Daud. Hadis yang ke-9 daripada Umar radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah dipersoalkan seorang lelaki itu mengapa dia memukul isterinya. Apa maksudnya hadis ni? Maksud hadis ni kita tak perlu nak kacau rumah tangga orang. Kadang-kadang seorang suami tadi dia buat satu tindakan pada isteri, kita tak tahu apa sebabnya. Apa sebabnya? Cuba kita persoalkan, daripada situ akan timbulnya pergaduhan lagi yang terlampau panjang. Sebab itu kadang-kadang kita tengok isteri dah lama dah, suami dah lama bersabar dengan isteri. Maka pada waktu tu terlepas. Bila terlepas, pada waktu tu ada orang tengok pula, ataupun zaman sekarang zaman viral, maka kita tengok, kejamnya si suami ni pergi pukul isteri. Padahal suami itu dah lama dah bersabar. Ataupun suami itu sebenarnya kena pukul. Orang ramai macam ni. Kes-kes banyak juga dengarnya. Seorang suami tadi disepit
isteri akhir-akhir zaman ni kadang isteri dia banyak kontrol, banyak ambil peranan. Suami kena marah, suami kena herdik sebagainya. Banyak juga yang kita dengar kes suami betul zalimi isteri. Ada juga isteri zalimi suami pun ada juga. Ini masalah rumah tangga akhir zaman terutama. Tapi pada zaman Nabi SAW tidak ada seorang suami yang suka-suka pukul isteri, tak ada. Kalau dia pukul tadi ada sebabnya. Ada sebab. Sebab itu bila kita persoalkan tanpa sebab kadang kita ataupun kita bagi tahu jahatnya dia, zalimnya dia. Tapi cerita tak habis lagi. Patut kita tanya kenapa dia pukul. Oh sebab gini. Dan isteri tadi tak ada masalah pun. Isteri kata oh ni. Tapi kalau menyebabkan penganiayaan dan sebagainya, kemudian benda tu dah ada laporan kepada pihak berkuasa ataupun dah ada sejarah dengan mak ayah sebagainya. Pada waktu tu kita ada enakmen dalam undang-undang kita. Sebab itulah orang yang menikah ni dia ada talak ta'liq. Ta'liq dekat situ dia kata apa? Kalaulah seorang tadi meninggalkan isterinya selama 4 bulan qamariyah berturut-turut 4 bulan tanpa beri apa-apa nafkah, ataupun dia menganiaya isterinya, ataupun memberi cedera pada mukanya ataupun pada anggota tubuh badannya, maka pada waktu tu dia pun bawa ke mahkamah, dia bayarlah RM1 ke RM5 ke yang telah ditetapkan, maka jatuh kat situ talak. Ada cedera yang di situ. Kenapa? Untuk apa dia? Untuk selamat, save kan wanita tadi. Kadang ada orang yang macam tu, ada suami yang sifat dia baran. Bila baran tak tentu kira ni, kadang-kadang bukan saja anak kena, isteri pun kena juga. Dah lama dah bersama. Jadi pada waktu tu terlampau. Bila dah banyak sangat berlaku, pada waktu tu kena buat juga kaji selidik. Tapi kalau kita tak pernah dengar, tiba-tiba mesti ada sesuatu yang kat situ. Jadi kalau kita persoalkan banyak, maka akan menjadi pergaduhan yang banyak. Jadi sebab itu Nabi SAW beritahu, la yus'alur rajul fima daraba imra'atuhu. Tidak perlu dipersoalkan seorang lelaki tadi kenapa dia ni ambil tindakan terhadap isterinya. Tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia antara sifat muraqabah yang mana dibawa oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, dihimpunkan dalam kitab Riyadhus Salihin beberapa hadis. Dengan hadis-hadis tadi, tujuannya supaya kita ni dapatlah ambil pedoman daripada hadis-hadis tadi, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan dalam diri kita sifat-sifat kesalehan. Mudah-mudahan, kenapa? Salah satu daripada 4 golongan yang Allah SWT sebut dalam Al-Quran yang mendapat kejayaan, mereka adalah di kalangan para anbiya, para salihin, para syuhada dan juga para siddiqin. Kita nak jadi Nabi memang tak boleh, sebab Nabi ni adalah satu ketetapan daripada Allah. Selection, benda yang select, yang dipilih. Bukan benda yang election yang kita boleh nak buat pilihan raya untuk pilih sesiapa jadi Nabi, tak ada. Nabi ni benda yang selection. Nak jadi Nabi tak ada. Tapi masukkan diri dari menjadi pengikut-pengikut Nabi, insya-Allah. Selagi mana kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tak buat perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam larang. Begitu juga tak buat perbaharuan kan dalam agama, insya-Allah kita akan bersama dengan para nabi. Begitu juga para syuhada, nak jadi orang syahid, Allahu akbar. Kita ni tak adalah berani macam sahabat kan, nak jadi di kalangan orang syahid, tapi harap juga mati syahid kan. Tapi kalau kita doa, ya Allah bukan sekarang lah kan. Kita banyak doa macam tu, ya Allah nak mati syahid tapi bukan sekarang kan. Tapi bila lagi kalau bukan sekarang, akan datang, kita akan doa macam tu juga kan. Sekali kematian datang pada kita kan, tinggal angan-angan saja. Tapi nak jadi soleh insya-Allah semua orang boleh. Orang tua boleh, budak kecil boleh, orang wanita boleh, lelaki boleh kan. Kat mana-mana pun boleh. Sebab itulah tujuan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala buat kitab Riyadhus Salihin, supaya dapat tahu sifat-sifat yang dicerita oleh Nabi SAW berkaitan dengan orang yang salih. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dimiliki Allah Ta'ala dengan perkongsian kita di antara Maghrib dan Isya dan juga hadis-hadis Nabi SAW, mudah-mudahan dapat membantu kita untuk
islah kita, dekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala, jadikan hari-hari tersebut sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam, apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk pun cuma atas kelemahan diri saya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfirna wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah.